Bila dia buat satu-satu tindakan tu, dia macam dia tak heran orang cakap apa dia buat, apa dia nak cakap, apa yang dia nak pamerkan pada masyarakat. Dia macam dia tak heran apa orang nak kata, apa orang nak cakap. Sebab apa? Aku banyak duit, aku nak buat apa pun kau bagi duit kat aku lah. Maaf ya, saya nak tegur sikit. Saya nak tegur rakan-rakan di luar sana, jutawan-jutawan, tak kira lah jutawan apa sekalipun. Bayangkanlah satu hari nanti kalau ada budak-budak kita tanya dia nak jadi apa satu hari nanti, nak jadi jutawan yang boleh bergedi, yang boleh menari, melompat-lompat, dengan buat gaya tak senonoh, nak jadi jutawan macam tu lah generasi kita nak lahirkan. Kalau dalam hidup kita ni tak ada harta langsung pun tak boleh juga, susah. Ada orang kata, alah ustaz, duit bukan segala-galanya. Betul, tapi kita nak bagi tahu dia, tanpa duit segala-galanya macam tak ada erti. Banyak benda sekarang ni pakai duit. Masuk tandas pakai duit, 2 opang, 3 opang, RM1 kalau mandi, RM2 kalau ni pun ada kan pakai sabun. Parking pakai duit. Jadi janganlah cakap sopa tak berpijak di bumi nyata. Memang kita perlukan wang, kita perlukan duit. Lagi orang kata apa? Duit tak boleh beli kasih sayang ustaz. Betul, kita akui memang dengan duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi secara realitinya, tanpa duit kasih sayang pun boleh melayang tau. Memanglah isteri tu dia sayang suami dia, dengan suami pendapatan pun tak ada, lama-lama sayang-sayang pun boleh jadi melayang. Boleh jadi melayang. Lagi apa lagi? Orang kata, alah ustaz, duit tak boleh bawa mati pun. Duit tak boleh bawa mati. Betul, kita sekali lagi akui, duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Rasa macam nak mati. Ya Allah, hutang sana, hutang sini, nak beli itu, ini tak ada duit itu. Dia rasa macam tertekan hidup ni. Maknanya duit ni memang perlu. Memang, ataupun harta tu memang menjadi keperluan dalam kehidupan kita. Cuma bila harta itu diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita secara jumlahnya banyak, maknanya seseorang tu dia dikurniakan rezeki itu secara banyak, maka dalam keadaan itu orang tersebut dia kena sangat-sangat cermat dan berhati-hati. Cermat dan berhati-hati apa? Kebanyakan orang yang bila dia dikurniakan dengan harta yang banyak ni, banyaknya lalai, banyak dia leka dan alpa dan tamak. Dan tuan-tuan perasan tak, orang lagi banyak harta lagi tamak. Dia pelik kan. Orang patut kalau dah dapat banyak harta, banyak income sana sini, pendapatan, tak payah lagi nak tamak, sibuk nak itu, sibuk nak ini. Tak. Dia lagi serba tak cukup. Lagi banyak dia dapat, lagi banyak yang dia teringin dan dia tamakkan. Kalau tuan-tuan perasan, macam kita dalam bulan Ramadan, bila dalam bulan Ramadan, biasalah masing-masing semua tak makan daripada pagi, pergi ke bazar Ramadan, rasa semua nak beli, padahal semua tu tak mampu kita makan, tak mampu pun kita makan. Tapi dia keteringinan dia tu, kan bahasa keteringinan tu dia memuncak sangat. Kuih ni nak, ayam goreng tu nak, ayam bakar ni nak, ayam panggang, ayam bakar dalam pasu pun nak, semua dia nak. Padahal badan tak mampu pun. Sama macam harta, cari, kumpul banyak-banyak, lalah sudahnya tak sempat menikmati semuanya. Itulah ada kata-kata bijak pandai kata apa? Hidup ini bukanlah pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita beri. Kegembiraan, kebahagiaan bagi seseorang apabila dia dapat berkongsi dan dapat memberi. Sebab itu bila kita berzakat, kita infak, kita wakaf, kita sedekah, kita akan ada rasa satu keseronokan yang tak boleh nak digambarkan. Lagi-lagi pula bila kita taja orang makan, sponsor orang buka puasa, yang makan tu pula di kalangan anak-anak yatim, orang-orang susah, asnaf. Bila dia makan penuh kesyukuran, bismillah, kita tengok ni hati ni, tu kata tak tahu nak gambar macam mana. Kebahagiaan, keseronokan yang tak tergambar. Kalau kita dapat nikmat, dibelanja, ditaja, seronok juga. Tapi kalau kita yang bagi ke orang, dia punya kegembiraan dia luar biasa. Apa try buat tengok. Kalau tak pernah try, memanglah rasa macam, yo ustaz, kita keluar duit takkan kita seronok kot. Dah try buat dulu. Try buat dulu. Kalau dah buat, lepas tu rasa tak best, takut kita ni ada sikit-sikit penyakit kedekut tu ada lagi, bakhil pun ada lagi, na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak pesankan
kalaupun Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita nikmat pelbagai macam-macam sekalipun, banyak daripada jalan tak disangka-sangka, namun itu tak bererti kita boleh sesuka hati untuk nak membelanjakan, untuk nak menggunakan segala nikmat dan harta yang dikurniakan Allah itu sesuka hati. Tak boleh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ni'mal mal lirrajulis salih, ni'mal mal lirrajulis salih. Kata Nabi, sebagus-bagus harta itu adalah harta yang berada pada tangan orang soleh, tangan orang soleh, orang baik. Kenapa? Apa sebab? Sebab orang soleh ni, bila harta tu berada pada tangan dia, maka dia akan membelanjakan, menghalalkan, menghulurkan, menggunakan ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan ni kita nak sebutkan, jangan jadi seperti Qarun. Jangan jadi seperti apa? Jangan jadi seperti Qarun. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak ayat-ayat yang Allah Taala menyebut tentang Qarun dan perihal berkaitan dengan dia dan suasana kawasan dia yang sekitarnya ke, atau bahasa sekarang panggil apa, netizen. Netizen zaman dia punya tanggapan, punya persepsi terhadap Qarun sendiri bagaimana, dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang inilah dia yang namanya Qarun tu sendiri. Dia terlalu kaya, dia kaya sangat. Kekayaan dia melimpah-limpah kekayaan dia. Tapi dengan kekayaan yang banyak tu, sedikit sebanyak telah mengakibatkan karakter diri dia tu pun juga berubah. Dia jadi satu orang yang perang dia macam Firaun. Firaun dia ada dia punya sombong tau. Dia ada Firaun punya versi sombong. Versi sombong cara Firaun. Yang Qarun ni dia ada versi sombong cara Qarun. Dia ada style dia. Dia ada style dia. Tu yang maaf ni saya kita nak sebutlah kan, mana-mana sahabat-sahabat di luar sana, rakan-rakan, banyak harta, banyak duit, kekayaan melimpah ruah, perniagaan maju, sampai satu tahap janganlah sampai kita lupa diri. Tolonglah, tak kira ni saya sebut ni umum, tak kira saya sendiri ke siapa pun lah kita yang kalau dikurniakan kekayaan yang macam tu, tak kira siapa pun, jutawan ke apa, jutawan hartanah ke, jutawan saham ke, jutawan kosmetik sekalipun, tolong janganlah terlibat dengan benda-benda yang membunuh maruah diri, mencalar, merosakkan maruah diri dan agama, seolah-olah macam orang kata kau ni jadi kaya yang merosakkan maruah diri dan agama. Tak mahu macam tu. Kita nak jadi orang kaya yang bermanfaat, suka tolong orang, dan dalam masa yang sama kita juga jaga maruah diri kita, jaga nama baik agama. Atau mungkin ada orang dia jutawan dan dia pun banyak bersedekah, banyak tolong orang, banyak bantu anak yatim, pusat-pusat tahfiz, ibu tunggal, tapi dalam masa yang sama dia ada juga buat benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Dia ada juga buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Dia buat juga benda-benda yang mengakibatkan menjadi fitnah pada agama, ataupun menjadi satu yang menconteng arang pada maruah diri sendiri dan agama. Benda ni saya rasa sangat tak patut. Sebab maaf, dulu lagi Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita bahawa Qarun dah lama buat perangai macam tu. Qarun dah lama buat perangai macam tu. Dengan kekayaan yang dia ada, kesombongan dia. Dan bila dia buat satu-satu tindakan tu, dia macam dia tak heran orang cakap apa. Apa dia buat, apa dia nak cakap, apa yang dia nak pamerkan pada masyarakat. Dia macam dia tak heran apa orang nak kata, apa orang nak cakap. Sebab apa? Aku banyak duit. Aku nak buat apa pun kau bagi duit kat aku . Maaf ya, saya nak tegur sikit. Saya nak tegur rakan-rakan di luar sana, jutawan-jutawan, tak kiralah jutawan apa sekalipun. Walaupun kebelakangan ni agak heboh jugalah pasal jutawan kosmetik ni. Janganlah mentang-mentang, yalah Allah Ta'ala bagi kita harta banyak tu, syukur, okey. Syukurlah, patutnya berterima kasih pada Allah Ta'ala dah. Tapi dengan kekayaan yang banyak Allah Ta'ala bagi tu, tak bererti kita boleh buat sesuka hati tau. Macam ialah buat benda apa-apalah yang merosak maruah diri ke apa pun, memalukan diri dan keluarga dan agama pun.
Bila orang tegur, orang nasihat, boleh pula dia kata, tak, contohlah, kalau lah dia keluar ayat, dia kata, tak apalah, korang ada bagi aku duit ke? Kan? Tak kacau duit korang pun. Aku tak minta 1 sen pun daripada korang pun. Aku dah dapat kekayaan apa selama ni, aku tak ambil duit korang pun. Contohlah kalau dia cakap macam tu kan. Kita nak sebut bahawa orang beriman yang ada harta, sepatutnya bila dia ditegur, dia dinasihati, menerima dengan hati yang lapang dada, menerima teguran dengan hati yang kerendahan hati yang amat, berterima kasih, sedar diri. Kita tak mau jadi golongan yang diistidrajkan. Tahu istidraj? Iaitu azab berbungkus nikmat. Jangan sampai ada di kalangan kita, tak kiralah orang-orang kaya di luar sana atau para jutawan di luar sana, jangan sampai kena istidraj. Istidraj tu apa? Azab berbungkus nikmat. Saya ulang, azab berbungkus nikmat. Maknanya dia nampak macam dia dapat nikmat banyak, dapat itu, dapat ini, macam-macam lah. Tapi rupa-rupanya itu semua adalah azab untuk dia. Untuk nak benda yang satu hari nanti tak tahulah pun nak jadi kat dia tu kan. Azab, dan nama pun azab. Tu kita takut. Maka mari kita perhatikan apa yang menyebabkan jutawan, tak tahulah bilioner ke apa yang namanya Qarun ni, sejak dari dulu lagi, yang menyebabkan dia ni berani sangat. Ni tindakan dia tu. Apa Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami, yakni Allah, telah mengurniakannya dari pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya, tengok ni Qarun punya kekayaan, anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Maknanya nak pikul kunci, dia kan ada gudang, orang dulu mana ada bank, jadi dia simpan harta dia dalam gudang lah. Jadi nak buka gudang dia tu pakai kunci. So kunci tu dipikul oleh beberapa orang, berat sungguh. Bayangkanlah, kunci gudang kena dipikul oleh beberapa orang, besar dan berat. Bayangkan dia punya gudang besar mana. Dahlah gudang besar mana, isi dalam gudang tu banyak mana. Ya Allah, kayanya. Dan dia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megahan dengan kekayaanmu. Sungguhnya Allah tak suka pada orang yang berlagak, yang bermegah-megahan. Itu ingat. Jadi dikurniakan kekayaan, harta semua, jangan belagak. Pakai kereta mewah, kereta MPV mewah ke, kereta 4-wheel yang mewah-mewah semua, kereta sport car yang mewah, jangan belagak sangat dengan orang. Atas jalan raya tak mau bagi jalan ke orang kan. Pandang kereta-kereta yang sisi-sisi yang kecil-kecil, yang rendah-rendah ni, apa ni, pemalas punya orang. Mulut macam tu, perangai macam tu, tanggapan macam tu, na'uzubillah lah. Tu perangai macam Qarun kalau macam tu. Na'uzubillah mizalik.